Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit perkongsian daripada Cikgu Husma dari SMK Tengku Lelah Segara, Marang, Terengganu. Kemahiran proses sains itu sebanyak 10 markah, manakala soalan 12 dan soalan 13 adalah kita memilih. Kita pilih sama ada soalan 12 dan soalan 13 yang merangkumi 12 markah. Okey. Okay, next kita tengok tempoh ujian dia, iaitu kalau kertas 2 adalah 2 jam 30 minit. Jadi sebaik-baiknya kita agihkan masa untuk menjawab soalan esei tu lebih kurang 45, barulah kita boleh menghabiskan soalan struktur dengan baik. Next kita pergi kepada soalan nombor 11, iaitu berkenaan dengan pernyataan masalah. Pertama, kita akan teruskan kepada pernyataan masalah. Daripada situasi yang diberi, dia akan ada pernyataan masalah. Jadi kita kena tengok situasi dalam rajah ataupun dalam statement ataupun dalam perenggan cerita, di situ ada masalah. Daripada masalah kita membuat hipotesis berdasarkan situasi tersebut. Okey, yang ketiga barulah kita merancang eksperimen. Bila sebut merancang eksperimen, kita mesti berfikir kita berada di dalam makmal, kan? Berada di luar, bukan berada di rumah. So segala peralatan adalah berkaitan dengan apa yang ada di dalam makmal. Walaupun ceritanya berkenaan benda yang bukan di dalam makmal. Contohnya ceritanya berkenaan dengan lori ataupun cerita berkenaan dengan memakai kasut tinggi. Itu adalah situasi. Daripada situasi itu kita kena rancangkan eksperimen untuk menceritakan situasi yang ditunjukkan. Okey, bila merancang eksperimen, awak mestilah ada yang pertama tujuan. Okey, yang kedua boleh menyatakan pemboleh ubah, iaitu PM, PB dan juga malar. Okey, yang ketiga lah kaedah. Yang keempatlah jadual pemerhatian. Ini sahaja. Okey, untuk bahagian C ada 4 perkara yang kita perlu tekankan. Okey, step dia. Bila kita nak menjawab soalan 11, kita kena kenal pasti PM dan PB daripada pernyataan ataupun rajah yang cikgu bagi tadi, pernyataan, rajah ataupun situasi, dan juga daripada radas dan bahan. So ada banyak perkara yang kita boleh pertimbangkan untuk mencari pemboleh ubah. Fokus kita adalah untuk mencari PM dan PB. Kalau malar pun boleh, tapi malar ni dia hanyalah backup untuk kita. Sekiranya pemboleh ubah kita tu tidak jelas, mungkin kita boleh bagi untuk malar dan kita boleh diberi peluang untuk mendapatkan markah jika PM kita salah ataupun PB kita salah. Okey, next kita pergi kepada soalan nombor 2. Sekumpulan pelajar tingkatan 5 amanah telah menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan nutrien ke atas pertumbuhan anak benih jagung. Okey, rajah di bawah menunjukkan keputusan yang diperolehi selama 2 minggu. Okey, soalan ini agak mudah sebab dia dah bagi detail pada kita. Jadi kita banyak markah di sini 2 minggu ada, anak benih ada. Okey, daripada pernyataan ini kita cari PM dan PB, iaitu kekurangan nutrien. So ini adalah PM. Yes. Pertumbuhan anak benih jagung itu adalah PB. PB ni PB yang kita tak boleh ukur ya. Yang boleh kita ukur adalah daripada rajah. Tengok dalam rajah ada larutan kultur tanpa nitrogen. Ni complete culture solution. Larutan kultur lengkap yang direndamkan. Ada pokok ni, tengok pokok ni kecil. Daun dia sikit, akar dia sikit. Satu lagi daun dia banyak dan besar, akar dia banyak dan besar. Okey, di sini situasi. Bila situasi kita kena cari PM dan PB dengan menggunakan 2 anak benih jagung, larutan kultur NOP, larutan kultur tanpa nitrogen, 2 tabung uji, kapas, kertas hitam dan radas lain. Kalau tak tahu maksudnya kita kena lukis, barulah kita nampak. Sekarang ni step kita yang pertama, cari PM dan PB daripada situasi.
Jadi sekarang PM dia adalah jenis larutan. Daripada di sini kita dah tahu kan, larutan kutu tanpa nitrogen, larutan kutu lengkap. So PM dia adalah jenis larutan. PB dia pula, tengok gambar bilangan akar, tengok bilangan daun dan juga pertumbuhan anak benih. So ada 3 PB yang kita ukur di sini, yang kita nampak di sini. Kemudian malah pula jenis anak benih jagung yang digunakan. So itu ada 3 pemboleh ubah. Okey, daripada situ kita kena jawab mengikut step dia. Okey, yang pertama sekali bila kita tengok soalan, jot down dulu ataupun highlightkan apa masalah ataupun apakah soalan yang ditanya dalam soalan tersebut. Yang pertama, masalah. Okey. Yang kedua, okey, tak apalah, tunggu dulu. Adakah PM mempengaruhi PB? Jadi, soal jawapan dia, adakah jenis larutan ini adalah PM mempengaruhi bilangan akar, ini adalah PB, ataupun bilangan daun ataupun pertumbuhan anak benih. Pastikan ada anak panah. Okey, itu masalah. Yang kedua, hipotesis. Hipotesis kita ambil daripada PMPB daripada situasi, iaitu okey, sekarang kena tengok PM kita tu ada nilai tak? Tengok larutan dia ada 2. Kalau di sini larutan ada berapa jenis? Jawapan kita pun kena guna larutan yang diberilah. Jika jenis larutan ni adalah PM, dot dia kultur not lengkap ataupun kultur lengkap saja. Okey, kultur not lengkap ni kadang-kadang dia tulis kultur not lengkap, kadang-kadang dia tulis kultur lengkap saja. So tak ada masalah. Kultur not lengkap, maka PB dia bilangan akar ataupun bilangan daun. Dot dia bertambah. Okey, untuk bilangan akar tak apalah kita kata bertambah ataupun berkurang ataupun lebih banyak, mengikut kepada penilaian kita pada pemerhatian tersebut. Lepas hipotesis ada tujuan. Untuk masalah A, hipotesis B, C dan seterusnya adalah bahagian C, iaitu merancang eksperimen. Jadi ayat tujuan macam biasa, iaitu mengkaji hubungan di antara PM dan PB. Ada perbuatan mengkaji, ada perkaitan di antara PM dan PB. Mengkaji hubungan di antara jenis nutrien dan bilangan akar, bilangan daun dan pertumbuhan anak benih. Tak ada masalah kita guna PB mana-mana sebab kita ada 3 PB kita tadi kan. Okey, yang kedua, pemboleh ubah. Pemboleh ubah 2 markah. Kita ada 3 pemboleh ubah. So kita boleh tulis semua ataupun kita boleh tulis 2. Jangan tulis 1. Sebab kalau kita tulis 1 dapat 1 saja markah. Kalau kita tulis 2 markah. Kalau 3 pun masih lagi 2 markah. Lebih baik kita buat banyak daripada kurang. Mungkinlah pemboleh ubah kita salah. Contohnya jenis nutrien ni kita tak kata jenis, kita kata nutrien. Jadi PM ni salah. Jadi kita masih ada lagi backup, iaitu PB kita betul, bilangan daun ataupun bilangan akar ataupun pertumbuhan anak benih. Manakala mala pula adalah jenis anak benih. Katakanlah hak atas ni salah, jadi kita masih lagi ada peluang untuk mala. Tetap dapat 2 markah. Okey, pemboleh ubah 2 markah. Kita boleh bagi semua ataupun kita bagi 2. Sekurang-kurangnya 2 pemboleh ubah yang dinyatakan. Okey, di sini cikgu nak beritahu, biasanya pelajar melakukan kesilapan ya, iaitu kesilapan dia dalam soalan dia tak sebut PM ke PB ke mala. Dia kata nyatakan pemboleh ubah. Jadi pelajar ni bila dikatakan nyatakan pemboleh ubah, ditulislah jenis nutrien, bilangan daun, bilangan akar, jenis anak benih. Semua pemboleh ubah disenaraikan. Tapi salah. Kenapa salah? Sebab dia tak sebut PM ke, PB ke, mala ke, sedebok je dia tulis. Pandai pula dia buat list jenis nutrien, bilangan daun. Okey, next kita pergi kepada kaedah. Kaedah di sini ada 4 markah. P1, okey, P1 sediakan radar seperti di atas dan berlabel. Mesti berlabel. Kalau tidak berlabel, tidak ada makna radar tersebut. Okey. P2, sumbatkan, masukkan, letakkan. Apa lagi ayat yang seumpama dengannya. Okey.
anak benih jagung ke dalam mulut tabung uji menggunakan kapas. Sebab tabung uji tu dia besar, bukan tabung uji tabung didih sebenarnya. Tabung didih tu lubang dia besar. Jadi kalau kita letak anak benih jagung tanpa kapas, anak benih tu akan tenggelam dalam air. Jadi kita kena letak kapas dulu, barulah kita boleh sumbat kapas tu pada mulut tabung uji. P3, biarkan selama 2 minggu di bawah cahaya matahari. Kadang-kadang biarkan selama 2 minggu ni 1 markah. Di bawah cahaya matahari 1 markah. Tapi tak apalah, kita biar lebih asalkan kita selamat. Untuk soalan esei dia tak ada istilah salah. Ayat atas salah, ayat 2 betul. Jadi hak betul tu terimalah. Kalau ayat 1 salah, tidak menjejaskan jawapan awak. Maksudnya di sini, biarkan selama 2 minggu betul dah. Dibiarkan di dalam bilik. Jadi ayat ni tidak salah pun, sebab cikgu akan tanda kurungkan bahagian betul. Kita kurungkan, cikgu akan tanda gini, biarkan selama 2 minggu. Ini akan dapat P3. Cikgu akan bagi P3. Betul. Dapat 1 markah. Abaikanlah di sini kalau dia salah. Kalau dia betul, dapat lagi untuk P4. Okey, P4 kita catatkan pemerhatian. Sini pun gambar pada salah. Sebab dia jawab catatkan pemerhatian saja. Tak boleh sampai sini. Kena ada PB. Terhadap PB, iaitu bilangan akar ataupun bilangan daun. Okey, untuk ayat kita ni, kalau kita tak ada gambar, kita dapat P2 dapat, P3 dapat 2 ayat ni sebenarnya. P3, sini pun cahaya matahari dapat 3 markah. P4 dapat lagi 1 markah. So kita ada, untuk di sini dapat 4 markah. Sumbatkan dapat 1 markah. So kaedah dia dapat 4 markah di sini. Okey, kita tengok dalam gambar. Ini adalah 2 tabung uji. Tabung uji yang kita masukkan larutan. Yang pertama, larutan kultur tanpa nitrogen. 1 markah. Kita letak larutan dalam tabung uji ni dapat 1 markah. Next. Satu lagi kita letak larutan dia pula, larutan kultur lengkap. Dapat 1 lagi markah. Kemudian kita sumbatkan. Ini dapat P2 ni. Kita sumbatkan anak pokok menggunakan kapas. Ini dapat P2. Dua-dua tabung uji ni ada pokok, maka dapat P2 yang tadi ayat tadi tu. P2 ada anak benih. Kemudian kita balutkan dengan kertas hitam. So di sini dapat 1 markah untuk anak benih, larutan 1 markah, kultur lengkap 1 markah. So ada 3 markah di sini. Hak ni ada dah given. Sebab dalam ayat kita dah ada tadi, cikgu akan tanda given. Larutan kultur tanpa nitrogen ada tak lagi? Tak ada kan? Dapat 1 markah. Ini pun 1 markah. Jadi kita semua dapat 6. Oleh kerana ada 6, cikgu akan tanda max. Walaupun ayat kita lebih, kita ada lebih poin, max dapat 4 markah. Walaupun kita ada berapa tadi? Kita ada 6 kan? Jadi kita dapat 4 markah maksimum. Untuk kotak pula, jadual pemerhatian, ada PM. Jangan tulis PM ni sahaja cikgu tulis sini ni. PM, cuma ingatkan di sini adalah jenis larutan. Itu PM kan? PB pula jangan tulis PB, tulis bilangan daun. Bawah jenis larutan, kita letaklah larutan apa yang kita guna. Larutan kultur tanpa nitrogen dan satu lagi larutan kultur lengkap. Di sini biarkan kosong. Untuk di ruang PB ni biarkan kosong. Dapat 10 markah. Ini 1 markah. Ada ada jadual, ada PM, ada PB, 1 markah. Cikgu harapkan perkongsian kita ni boleh terus berpanjangan. Ilmu cikgu ni biarlah digunakan sepanjang peperiksaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything changes.